وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah taala. Kita sambung pengajian kita pada malam ini. Ayat yang ke-7 dan ke-8 daripada surah Yasin, insya-Allah. Kita baca dulu ayat yang ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tengok dulu pada kalimah ya. Laqad haqqal qawlu. Laqad. Ibu ayah yang dirahmati Allah, di sini pada laqad ni di sini ada dua huruf, laqad, lam dan qad. Lam dan juga qad. Kita akan bincang qad, kemudian tengok lam dulu. Ibu ayah yang dirahmati Allah, lam pada laqad ni, apa nama lam tu? Apa nama lam tu? Biasa ibu dengar apa dia lam tu? Biasa saya terang sebelum ni, kalau jumpa lam, apa nama lam tu ibu? Cuba siapa-siapa komen apa nama lam tu. Kalau kita biasa jumpa laqad tu, apa nama lam tu? Yang biasa ibu jumpa. Taukid kan? Ibu Selamah, taukid. Apa maksud taukid? Maksudnya penegasan. Biasanya kita jumpa lam tu, kita panggil lam taukid. Tapi di sini ibu dalam tafsir beritahu, di sini lam pada laqad namanya bukan lam taukid. Di sini namanya lam di sini jawab kepada, dia jadi jawab kepada sumpah. Ibu nampak tak ada sumpah tak kat situ? Ada tak kalimah sumpah pada ayat sebelumnya? Ibu ada tak sumpah, kalimah sumpah pada kalimah pada ayat sebelumnya, ada tak sumpah? Cuba tengok. Dekat mana sumpah tu? Ada sumpah tak? Dekat mana ibu sumpah? Siapa jawab? Pada ayat-ayat sebelumnya? Pada wal Qur'an ibu ya, pada wal Qur'ani kan, waw tu kan kita panggil waw qasam. Waw memberi makna sumpah. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Demi kan, Al-Quran, waw tu dipanggil waw sumpah. Kita dah belajar sebelum ni apa nama waw tu ibu dalam bahasa Arab. Waw apa nama dia? Waw qasam. Qasam maksudnya sumpah. Jadi contoh ibu ya, kalau saya kata, kalau ada orang kata, dia kata apa? Demi Allah, dia ni sungguh-sungguh pencuri ni, dia ni sungguh pencuri ni.
Jadi kenapa sampai dia bersumpah tu? Dia bersumpah tu kerana nak bagi tahu, nak tegaskan ada benda. Dia ni siapa? Orang tu siapa? Dia ni sebenarnya memang pencuri ni. Dia kuatkan dengan sumpah. Jadi ibu di sini Allah bersumpah tak pada ayat kedua, wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi apa benda yang nak beritahu ni? Innaka minal mursalin dan seterusnya. Kemudian laqad ni ibu dipanggil lam ni sebagai jawab pada sumpah tadi. Lam ni menjawab pada sumpah pada wal Quranil Hakim. Okay. Cukup ibu tahu lam tu memberi makna jawab kepada qasam, jawab pada sumpah pada wal Quranil Hakim. Itulah ibu ya. Okey. Pasal tu ibu tengok, biasa kita terjemah wal Quranil Hakim, demi Al-Quran. Jadi laqad pun kadang-kadang ada terjemah tulis demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Jadi kena mengena dengan sumpah pada wal Quranil Hakim tadi. Jelas ibu ya? Apa nama lam ni? Nama lam ni lam jawab kepada qasam. Lam waqi'ah yang jawab kepada qasam. Tapi saya tak nak terang waqi'ah tu apa semua. Cukup ibu tahu lam itu menjadi jawab kepada sumpah pada wal Quranil Hakim. Okey, sekat itu saja. Okey, jelas ibu ya? Ibu tengok kemudian kalimah haqqa. Okey. Haqqa ni ibu dia adalah fi'il madhi ya. Haqqa ni dia fi'il madhi. Tak silap saya fi'il mudhari'nya yahiqqu. Haqqa yahiqqu. Ya. Tapi penting haqqa ni apa ibu? Haqqa ni fi'il madhi. Fi'il madhi. Ustaz, kenapa tak terangkan qad sebelumnya? Okey ibu, saya nak terangkan ibu. Saya terangkan haqqa dulu. Ibu tahu haqqa tu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi haqqa. Kalau ibu-ibu jumpa qad, ibu-ibu jumpa qad, kalau qad masuk pada fi'il madhi, ada makna tertentu. Dan kalau qad masuk pada fi'il mudhari', ada makna tertentu. Okey bu, contoh saya kata, contoh ibu dengan contoh ya. Saya kata zahaba Muhammadun ilal masjid. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Apa terjemah zahaba Muhammadun ilal masjid? Muhammad telah pergi masjid. Tapi kalau saya nak kuatkan makna, saya tambah qad. Qad zahaba Muhammadun ilal masjid. Sesungguhnya Muhammad telah pergi masjid. Maknanya bila qad masuk pada fi'il madhi, dia akan menegaskan fi'il madhi tersebut. Jelas ibu ya? Soalan balik. Bila qad dimasukkan pada fi'il madhi, maka fi'il madhi itu akan jadi tegas. Kalau zahaba Muhammad, Muhammad pergi. Kalau qad zahaba Muhammad, sesungguhnya Muhammad pergi. Ibu nampak tak bezanya sekarang? Kalau zahaba Muhammad, Muhammad pergi. Kalau qad zahaba Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah pergi. Okay. Qad bila masuk pada fi'il madhi menegaskan. Sekarang ni ibu faham tak? Saya ulang balik. Qad masuk pada yang saya terangkan sekarang ni. Qad masuk pada fi'il madhi, dia akan menegaskan makna fi'il madhi. Ibu faham tak? Semua. Okey, jadi saya faham ibu lain insya-Allah. Faham tak? Okey, semua faham ya? Okey. Ibu pegang ya. Qad bila masuk pada fi'il madhi, dia akan menegaskan. Tapi qad yang sama kalau masuk pada fi'il mudhari' jadi macam mana? Contoh saya kata yazhabu Muhammad ilal masjid. Muhammad sedang pergi masjid. Saya ulang balik. Yazhabu Muhammad ilal masjid. Muhammad sedang pergi masjid. Kalau kita masukkan qad pada fi'il mudhari', maknanya akan jadi apa? Ibu tengok saya terjemahkan. Kalau yazhabu Muhammad ilal masjid, Muhammad sedang pergi masjid. Kalau saya tambah qad sebelumnya, qad yazhabu Muhammad ilal masjid, mungkin dia akan jadi makna mungkin ataupun kadang-kadang. Mungkin Muhammad pergi masjid ataupun kadang-kadang Muhammad pergi masjid. Jelas ibu ya? Jadi qad bila masuk pada fi'il madhi lain maknanya. Bila masuk pada fi'il mudhari' lain maknanya.
Okey. Jelas di bawah ya insya-Allah. Di sini laqad haqqal qawlu. Laqad, maka qad masuk pada fi'il madhi, terjemahnya akan makna sesungguhnya. Akan makna sesungguhnya. Jadi lam tadi saya kata lam tadi jawab pada sumpah. Jawab pada sumpah, kita boleh terjemah demi juga, demi. Qad haqqa, qad pula bila masuk pada fi'il madhi menegaskan fi'il tersebut, memberi makna penegasan. Terjemah penegasan ni kadang-kadang kita terjemah dengan apa? Dengan sesungguhnya. Okey. Jadi laqad saja terjemah demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Saya nak tengok apa terjemah Ibu semua laqad. Apa terjemah laqad pada Quran terjemah Ibu? Laqad saja. Apa terjemah laqad? Nampak? Dia nasibnya demi sesungguhnya itu cantik. Demi sesungguhnya itu cantik. Bagaimana sesungguhnya saja kurang sikitlah. Ibu Hashimah pun sesungguhnya saja macam kurang. Ibu Selamah sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar, nampak? Ada dua penegasan, sungguh dan benar-benar. Boleh, tak ada masalah. Demi sesungguhnya pun ada dua. Demi dan sesungguhnya dua. Sungguh benar-benar pun boleh. Sungguh benar-benar pun boleh. Ada lam satu, qad satu. Qad tu masuk pada fi'il madhi, dia tegaskan. Jelas Ibu ya, insya-Allah ya. Masya-Allah. Okey. Laqad. Kemudian kita tengok pada kalimah haqqa. Apa dia makna haqqa ni Ibu? Haqqa ni kita boleh terjemah menjadi ketetapan. Kita boleh terjemah dia haqqa ni benda yang hakiki, menjadi perkara yang hakikat, menjadi ketetapan. Ketentuan. Okay, kita boleh terjemah haqqa ni ketetapan boleh, ketentuan boleh. Tengok pada kesesuaian makna. Wajib boleh. Okey. Jadi Ibu, apa yang tetap ni? Apa yang wajib ni? Al-qaul. Nanti kita gabungkan dulu terjemah. Haqqa dengan al-qaulu kita akan faham lepas ni. Jadi al-qaulu pula. Al-qaulu terjemahnya kata-kata. Kata-kata apa ni Bu? Tiba-tiba kata-kata ni, kata-kata apa? Contoh. Kan? Contoh saya kata perkataan yang menyakitkan hati. Cakap pada satu orang budak ni, saya cakap pada budak ni, kau ni gemuk. Kau ni gemuk lah kau ni. Contohlah, kau ni gemuk tak? Comel, hodoh. Buruk tak cakap saya ni? Buruk kan? Kau ni gemuk, tak comel, hodoh. Itu percakapan. Kau ni gemuk, tak comel dan hodoh. Ada 7 perkataan. Panjang perkataannya. Okey. Lepas tu mak dia pun marah. Mak dia jumpa saya, apa kau kata dekat anak aku tadi? Yang kau kata tu buruk tau. Dia kata yang kau kata. Kata tu satu kataannya kata. Tapi dia sebalik kata tu apa dia? Yang saya cakap panjang tadi lah. Apa yang saya cakap panjang tadi Bu? Kau gemuk, tak comel, hodoh. Itu panjang. Tapi dipendekkan jadi kata saja. Okey. Jadi Ibu di sini sesungguhnya tetap ataupun menjadi kewajipan, ketentuan al-qaulu, kata. Apa yang katanya? Apa perkataan tu? Kan kita dah bincang sebelum ni, Allah Ta'ala telah menjanjikan azab. Allah Ta'ala menjanjikan azab kepada orang-orang kafir. Allah Ta'ala menjanjikan azab kepada orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Allah Ta'ala telah menjanjikan azab kepada orang yang menolak untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka perjanjian Allah Ta'ala menjanjikan azab ini dipendekkan jadi al-qaul. Kata yang mana? Kata yang Allah Ta'ala dah jadikan azab ini. Okey. Jelas Ibu ya. Jadi demi sesungguhnya haqqa telah menjadi tetap ataupun menjadi wajib. Apa dia? Al-qaulu, kata-kata. Kata-kata apa? Kata-kata yakni orang kafir akan diazab. Okey. Jelas Ibu ya. Jadi saya dah tengok terjemah Ibu ya. Apa terjemah haqqal qaulu dalam Quran Ibu ya? Haqqa al-qaul, dulu sekali. Haqqa al-qaul. Tadi demi sesungguhnya dah terjemah dah. Sungguh benar-benar pun dah terjemah dah. Okey. Nak haqqal qaul saja. Tengok. Ibu Kulsum pasti berlaku perkataan. Jadi nampak tak? Okey. Haqqa tu pasti. Pasti berlaku. Benda yang hakikat. Hakiki. Pasti berlaku. Apa yang pasti berlaku? Perkataan al-qaulu. Apa dia al-qaulu? Nampak dalam kurungan ketentuan Allah.
Apa dikatakan Tuhan Allah, Ibu? Yang mereka kena azab. Lagi, Ibu, pasti berlaku perkataan, telah pasti, dapat telah pasti, haqqa tu. Telah pasti perkataan ada ketetapan hukuman. Jelas, Ibu, ya? Jadi, apa terjemah haqqa, Ibu, ya? Haqqa ni telah tetap ataupun pasti. Hakiki, hakikat. Apa yang hakikat, apa yang hakiki? Al-qawlu, perkataan. Apa perkataannya? Perkataan yakni keputusan Allah Ta'ala untuk menyiksa orang-orang kafir. Ini Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Mereka pasti mereka akan dapat balasan daripada Allah Ta'ala. Mereka pasti dapat azab. Kenapa mereka dapat azab, Ibu ayah? Okey. Adakah semua orang kafir, Ibu? Adakah semua orang kafir di Mekah kena azab? Allah kata ala ke atas. Ala ke atas aksarihim. Aksarihim. Okey, Ibu. Ala di atas aksar. Apa di aksar? Ibu-ibu dalam bahasa Arab, Ibu tengok betul ya. Dalam bahasa Arab, kasir, apa terjemah kasir, Ibu ya? Kasir banyak. Dalam bahasa Arab, kita tengok kasir maksudnya banyak. Jadi kasir maksudnya banyak. Kalau aksar, tengok keadaan. Kalau aksar tengok keadaan. Ada aksar terjemah lebih banyak. Okey, contohnya kita kata malu Ahmad, malu Ahmad, harta Ahmad aksar lebih baik min mali Zaid, daripada harta Zaid. Tu aksar terjemah lebih banyak. Tapi ada juga aksar dalam contoh ayat ni, ala aksarihim, maksudnya di atas. Aksar dengan mana? Kebanyakan. Kebanyakan ahli Mekah. Terjemahnya kebanyakan. Jadi Ibu ayah, kalau kasir banyak, aksar kebanyakan, majority. Ibu-ibu bayangkan 13 tahun Nabi berdakwah dekat kota Makkah, berapa ramai ikut dakwah Nabi sebelum Nabi hijrah? Dengan ibu saya ulang ya, ni bukan politik ni bukan politik ni, Saya ni tak gemar nak cakap politik dalam kuliah. Cukup saya nak ibu-ibu benda saya kena cakap. Hijrah tak sama, Nabi bukan pelarian. Nabi adalah orang yang berhijrah atas perintah Allah. Nabi bukan pelarian. Jadi perkataan pelarian, tak kira siapa pun cakap, sangat salah. Sangat salah dan sangat tak boleh untuk dibenarkan perkataan tersebut. Okey, cukup itu. Ibu-ibu semua kena jelas ya. Jangan komen, jangan ulas. Jangan komen, jangan ulas. Saya dah ulas pasal perkataan ni, biar saya cakap seorang. Hijrah tak sama dengan pelarian. Cukup itu. Okey. Jadi Ibu ayah, ketika mana Nabi di kota Makkah, 13 tahun berdakwah, berapa ramai yang ikut dakwah beriman dengan Nabi? Agak-agak Ibu berapa ramai? 13 tahun. Berapa ramai yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agak-agak lah. Ibu Hashimah, dalam 100 orang yang lebih kurang. Tak sampai 200 orang, dalam 100 lebih je yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi dakwah 13 tahun tu di Mekah, Ibu. Hanya lebih kurang 100 lebih saja yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakannya beriman ke tidak? Kebanyakannya tidak beriman. Hatta Nabi dah berhijrah ke Madinah pun mereka tak puas hati. Berlakunya perang Badar. Perang Badar, orang mana? Orang Mekah lah datang. Orang Mekah datang nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah. Okey. Jadi ala aksarihim, kebanyakan mereka. Saya nak tengok apa terjemah Ibu ayah aksarihim. Quran Ibu ayah apa terjemahnya? Aksarihim. Apa terjemah aksarihim? Nampak Ibu? Kebanyakan mereka untuk disiksa. Kan? Kalau kasir banyak, aksar kebanyakan, majority. Jelas Ibu ayah ya, insya-Allah ya. Alhamdulillah. Semuanya terjemah kebanyakan ya. Walaupun kasir banyak, aksar lebih banyak. Tapi kalau konteks ini, konteks ayat ini terjemah kebanyakan. Okey. Ataupun majority, macam ya. Saya ulang balik. Laqad tadi, lam tu jawab pada sumpah. Pada Al-Quran, kita boleh terjemah demi.
qad bila masuk pada fi'il madhi ia akan menegaskan, maka kita boleh terjemah laqad demi sesungguhnya, ataupun sungguh benar-benar, tengok pada keadaan kesesuaian. Dulu boleh, tak ada masalah. Haqqa fi'il madhi, haqqa fi'il madhi terjemahnya telah tetap, ataupun apa saja terjemah yang sesuai. Al-qawlu kata-kata, apa dia kata-kata ataupun perkataan, iaitu mereka kena azab. Okey. Keputusan Allah Ta'ala mereka kena azab ni telah menjadi ketetapan ke atas apa? Ke atas aksarihim, kebanyakan orang-orang kafir di kota Mekah tu lah. Jelas buayahnya insya-Allah. Fahum la yu'minun. Okey, masuk fahum la yu'minun. Ibu ayah, tanya ibu ayah, biasanya fa terjemah apa fa biasanya? Biasanya apa terjemah fa ibu ayah? Biasanya kita jumpa maka kan? Maka. Biasanya fa terjemah maka kita jumpa. Cuma ibu, rupanya fa ni juga kadang-kadang memberi makna sebab ataupun kerana. Kita panggil fa ta'lil. Fa lit ta'lil, untuk memberi makna sebab, kerana. Ni ta'lil, saya tulis ya. Begini, ta'lil maksudnya sebab ataupun kerana. Ta'lil. Okey. Jadi ibu-ibu ayah cuba tengok terjemah masing-masing. Fa tu terjemah kerana. Kita akan dapati fa tu ada Quran terjemah kerana. Cuba tengok terjemah ibu ayah, apa terjemah fa? Fahum, fa saja. Kerana apa tak ibu? Kerana. Kerana kan semua? Kerana apa? Pasal apa? Kerana fa tu bukan fa memberi makna maka. Di situ fa ta'lil. Maksud fa ta'lil maksudnya kerana. Kerana, betul ibu, masya-Allah. Jadi semua sepakat sepakat terjemah fa tu terjemahnya kerana. Alhamdulillah ibu ayah. Jadi maksudnya telah tetaplah ketetapan Allah Ta'ala, iaitu kata-kata apa? Kata-kata orang kafir Quraisy ni, orang kafir Makkah ni akan diazab. Kenapa mereka itu kena azab? Takkan tak pasal-pasal kena azab? Fa mesti sebab. Fa tu sebab, kerana. Kenapa mereka kena azab? Fa kerana hum mereka la yu'minun. Hum la yu'minun. Okey, jelas ibu ayah ya. Jadi fa tu bukan maka. Ibu jangan terjemah maka mereka. Betul-betul kita dah belajar bahasa Arab, biasa jumpa fa tu maka, kita pun pantai nampak fa sembunyi maka. Tak boleh. Kita belajar tak sama dengan kalau kita tak belajar. Bila kita dah belajar, kita catat salih. Ibu ayah bukan selalu jumpa fa makna kerana ni. Tak banyak fa makna kerana. Ini di antara contoh fa dengan makna ta'lil, dengan makna kerana. Kerana hum mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir Mekah. Kenapa? La yu'minun. Tengok yu'minun dulu. Okey ibu ya. Dalam bahasa Arab. Okey. Sebelum tu saya nak tanya ibu ayah. Tanya tajwid sikit. Tanya tajwid. Apa hukum tajwid mana? Apa hukum tajwid ibu? Mana? Macam mana tu? Saya nak ibu-ibu kongsikan. Apa hukum tajwid pada mana? Kita masuk tajwid sikit. Kita jangan tahu tajwid tapi kita tak faham kenapa begitu. Kita nak kongsi sama-sama. Okey ibu. Apa dia mana? Apa hukum tajwid ibu? Mana? Apa dia mana? Ibu korek balik. Ibu belajar kat masjid kan? Nampak tak ibu? Semua bagus. Mad badal. Betul ibu ya. Mad badal. Ibu ya, apa dia badal? Badal tu apa badal? Apa je badal tu? Apa maksud badal? What is the meaning of badal? Ganti ibu Saedah, betul, ganti. Okey. Apa yang digantikan sekarang ni? Apa dia kata mad badal? Ganti apa? Ibu, ganti apa ibu? Apa yang digantikan? Cuba ibu jawab. Ganti hamzah, betul ibu. Maksudnya macam mana? Asalnya begini ibu ya. Mata saya dah mula gelap ni. Sekejap ya. Ibu, asalnya begini. Asalnya kedua tu hamzah. Asalnya a'mana. Af'ala. Bab if'al. Af'ala. Ahsana. Huruf asalnya hamzah mim nun. Kan bab if'al kan tambah hamzah alif di depan.
Contoh, contoh ibu ya. Karuma mulia, karuma. Tambah hamzah jadi akroma. Rosyada petunjuk. Arsyada memberi petunjuk. Jadi kalau Amina beriman, kalau Amina percaya, kalau amana mempercayai, ya, okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya bukan amana, asalnya kedua tu hamzah juga. Amana, amana. Mana senang ibu? Amana ke ataupun gantikan hamzah kedua dengan alif jadi amana. Mana ringan pada lidah? Mana ke mana? Mana ringan pada lidah? Yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Pasal tu namanya badal, mad badal. Ibu-ibu kena tahu kenapa namanya mad badal? Kerana berlakunya ganti. Asalnya mana jadi mana begitu. Okey. Apa bukti asalnya hamzah? Apa bukti asalnya adalah hamzah bukan alif, asalnya hamzah? Buktinya ketika mudhari'. Kita sebut macam mana mudhari'? Yu'minu. Mana mudhari'nya yu'minu. Yu'minu begitu hamzah yu'minu. Jelas ibu ya? Yu'minu. Nampak tak hamzah kat situ? Yu'minu. Mana yu'minu. Af'ala yuf'ilu. Okey. Jadi ibu kita dah belajar fi'il mudhari'. Kalau seorang mula dengan ya, yu'minu. Kalau nak bagi tahu mereka di belakang alif nun. Jadi apa ibu? Yu'minani. Yu'minani, mereka berdua beriman. Kalau mereka untuk ramai, tambah waw nun. Yu'minu seorang, tapi tambah waw lepas tu, tambah waw lepas nun, memberi makna ramai. Yu'minu, dan nun belakang sekali tambahan. Yu'minuna. Yu'minuna, mereka beriman. Jelas ibu? Yu'minuna maknanya mereka beriman. Ya ibu ya. Okey. Yu'minuna, mereka beriman. Jadi kalau fi'il mudhari' kita nak menafikan, contoh saya kata al-muslimuna, orang-orang Islam, al-muslimuna yazhabuna ilal masjid. Al-muslimuna yazhabuna ilal masjid. Orang-orang Islam itu mereka pergi ke masjid. Jadi yu'minuna, mereka pergi. Jelas ibu ya? Dengan satu lagi, al-muslimuna la yazhabuna. Al-muslimuna la yazhabuna ila ke mana? Ke mana? Ila makanil ma'asi, tempat-tempat maksiat. Contohlah kan? Okey. Al-muslimuna la yazhabuna. Orang-orang Islam la yazhabuna, tidak pergi. Mereka semua tak pergi. Jadi bila tambah lam alif sebelumnya, maka memberi makna nafi. Jadi buaya, yu'minuna, mereka beriman. La yu'minun, mereka tidak beriman. Okey. Jadi kena faham. Fa di situ memberi makna kerana, terjemahnya kerana mereka tidak beriman. Jadi kerana mereka tidak berimanlah, layaklah ataupun telah pasti, sesungguhnya pasti ataupun demi sesungguhnya, haqqa, telah pasti, telah tetap, al-qawlu, kata-kata. Apa dia kata-kata di sini? Maknanya ketentuan Allah Ta'ala yang mereka kena azab. Siapa? Ala, ke atas, aksarihim, kebanyakan mereka, orang-orang kafir Mekah. Kenapa? Fa, kerana. Fa tu fa ta'liliyah. Kerana hum, mereka, yakni orang kafir tadi, orang kafir Mekah tadi, musyrikin Mekah tadi, la yu'minun, tidak beriman dengan Nabi SAW. Jelas ibu ayah? Iaitu ayat yang ke-7. Siapa ibu ayah? Maaf saya tanya ya. Siapa ibu ayah? Setelah lama kita baca surah Yasin, hari ini bukan tahu terjemah tapi faham tafsiran dia. Rupanya senang je ibu ayah. Rupanya senang. Tapi cuma kita kena belajar. Siapa yang baru tahu hari ini terjemah ni kerana aksarihim, kebanyakan mereka, contoh macam itulah ibu ya.
Alhamdulillah ibu ya. Alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah. Allah Ta'ala yang bagi peluang pada saya untuk berkongsi dengan ibu-ibu. Allah Ta'ala yang bagi peluang pada ibu, masa pada ibu-ibu semua untuk ikuti pengajian. Dalam ibu ayah ini nikmat. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dapat bertambah ilmu ini ibu, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh ibu ayah ya? Okey. Sekarang ni, cuba dengan saya baca sambil ibu tutup mata. Ibu ayah tutup mata sekejap. Tutup mata dengan saya baca ayat yang ke-7 dan bayangkan maknanya ya. Ayat ke-7 dengan saya baca. Tutup mata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Surah Al-Azim. Ibu boleh bayangkan tak maknanya? Boleh bayangkan maknanya? Okay, saya baca lagi sekali. Slow lagi. Dengan saya baca, ibu tutup mata dan bayangkan maknanya. Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Ibu boleh faham tak maknanya? Boleh bayangkan maknanya? Alhamdulillah, boleh. Okay. Kenapa boleh ibu? Kerana ibu telah menghayati satu persatu kalimah secara harfiah. Macam tu. Allah Ta'ala yang bagi faham. Alhamdulillah. Boleh ibu ya? Ada soalan tak sebelum kita terus ayat ke-8? Tak ada ya? Okay. Kalau tak ada, saya teruskan. Ibu yang kalau ada soalan, jangan malu tanya ya. Tak ada sebab nak malu. Tak ada sebab nak malu ibu ya, insyaAllah. Tak ada. Ibu cuma tak termasuk tak ada. Okay. InsyaAllah. Ayat ke-8. Ibu ya, saya daripada tadi rasa macam tak sedap ni. Apa ni? Ini rasa macam nak muntah. Tapi tak apa. Sikit je insyaAllah. Ayat ke-8 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العظيم. Inna sesungguhnya kami, ibu ayah dah tahu dah. Inna sesungguhnya kami Allah Ta'ala lah. Inna gabungan inna dan nahnu. Jadi inna sesungguhnya kami. Ja'alna, apa dia ja'alna ibu ayah? Datang daripada fi'il apa? Ja'ala mudhari'nya yaj'alu. Okey. Saya nak tanya ibu ayah semua, ulang kaji lagi. Ja'ala yaj'alu sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Mujarrad, alhamdulillah mujarrad. Apa nama babnya ibu? Apa nama babnya? Sulasi mujarrad ada 6 bab. Apa nama bab ni? Ja'ala yaj'alu. Apakah nama babnya ibu? Macam ni ibu? Ibu Sa'idah, fa'ala yaf'alu betul. Fa'ala yaf'alu. Macam tu Ibu Sarah bukan fa'ila ya. Fa'ala. Bukan fa'ila. Fa'ala. Ibu nanti betul ya. Fa'ala yaf'alu. Okay. Lihat ibu semua ya. Fa'ala yaf'alu ya. Okay. Ibu Muslimah, ada masalah ibu. Kita dapat ayat 8. Salah ibu. Ayat 8. Maaf lambat Ustaz, ada tetamu Ustaz. Ada tetamu. Okey. Okey ibu ya, ayat 8. Jadi ja'alna kotak keberapa ibu semua? Ja'alna fi'il madhi kotak keberapa? Kotak 14. Betul ibu, kotak 14. Ja'alna. Ibu-ibu dengan saya tasrif ya. Dengan saya tasrif.
Ja'ala, ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altunna, ja'altu, ja'alna. Begitu. InsyaAllah Ibu ya. Okey. Ja'alna, kami telah menjadikan. Fi pada, kami yakni Allah Ta'ala telah menjadikan pada a'naqihim. Ibu ayah. Ibu ayah, ni apa kita panggil ni dalam bahasa Melayu? Leher ataupun tengkuk ya. Dalam bahasa Arab, okey saya tulis dulu mufradnya. Unuqun. So apa saya tulis ni? Mana huruf qaf? Tak nampak mata ni. Ni dia. Unuqun. Okey. Ainul qaf unuqun. Unuqun, unuq. Apa dia unuq? Tengkuk. Jadi cuma orang Arab kafir Mekah ni seorang ke? Ramai kan? Bila ramai, banyak tak tengkuknya? Banyak dah tengkuknya. Maka jamak pada unuqun adalah a'naq. A'naq jamak pada unuq. Unuq satu tengkuk. A'naq tengkuk-tengkuk ataupun leher-leher. Okey? Leher-leher. Jadi kalau kita gabungkan, Ibu tengok ya. A'naq digabungkan dengan mereka. Apa mereka bahasa Arab? Hum. A'naq digabungkan dengan hum. Jadi apa Ibu? Jadi a'naquhum. Asalnya begini. Asalnya a'naquhum. Asalnya a'naquhum. Tengkuk-tengkuk mereka. A'naquhum asalnya. Baris depan. Tapi di sini kenapa kita baca fi a'naqi? Kenapa dibaca a'naqi? Kenapa? Kerana ada huruf jar fi sebelumnya. Itu peranan huruf jar tu. Asalnya a'naquhum, tengkuk-tengkuk mereka. Tapi kerana ada fi tu huruf jar, kita panggil huruf jar. Fi tu menyebabkan a'naqu dibaca a'naqi. Jadi ibu kita baca fi a'naqi. Hum ke him? Kita ikut hum tu akan ikut sekali. Hum tu daripada hum jadi him. Jelas ya ibu? Ya. Fi a'naqihim, pada tengkuk-tengkuk mereka. Mungkin ada terjemah pada batang-batang tengkuk, pada tengkuk-tengkuk, pada leher-leher. Yang pentingnya jamak. Jamak. Okey ibu ya. Cuba tengok terjemah ibu ya apa? Fi a'naqihim. Apa terjemah ibu ya? Fi a'naqihim. Terjemah pada di sini ibu ya. Apa terjemahnya ibu? Fi a'naqihim. Apa terjemahnya? Nampak tak jamak? Leher-leher. Ibu Sarah, terima kasih. Leher-leher. Jamak lagi ibu lain? Pada leher-leher. Leher-leher. InsyaAllah. Ada ke terjemah tengkuk-tengkuk ke ada? Leher pun boleh. Batang leher. Yang ada nasi batang leher. Yang penting ibu. Ibu yang pentingnya apa? Yang pentingnya jamak. Ia adalah jamak. Anak ni jamak. Okey. Jelas ibu yang semua insyaAllah ya. Alhamdulillah. Okey. Apa yang kami jadikan? Kami Allah Ta'ala telah menjadikan, ja'alna fi'il madhi telah menjadikan fi pada a'naqi, batang-batang leher ataupun leher-leher mereka. Apa yang Allah telah jadikan? Aghlala. Ibu ya, dalam bahasa Arab kita ada yang kita panggil, ibu tulis ya, ghillun, ghin baris bawah. Ghain baris bawah lam sabdu. Tulis ni ibu ya. Ghillun. Ghillun. Apakah dia makna ghillun? Ghillun ni maknanya belenggu. Gari lah, gari-gari. Tangan ada gari. Ataupun kaki kena gari. Itulah kan. Gari tu. Jamaknya apa ibu? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa dia jamak pada ghilun? Aghlal. Aghlalun. Aghlal maksudnya
Belenggu-belenggu. Lebih tepat, belenggu-belenggu macam mana? Okey, ibu, ya, tangannya di kat sini belenggunya, tangan sini dibelenggu macam ni. Seolah-olah belenggu macam ni. Okey, nampak saya buat ni, belenggu macam ni. Cuba ibu boleh buat kat rumah masing-masing. Macam ni, cuba buat macam ni. Okey, dah buat kan? Okey, cuba angguk. Boleh angguk tak? Cuba angguk, try angguk. Boleh tak angguk? Boleh tak boleh angguk? Tak boleh angguk kan? Tak boleh angguk, tak boleh. Kita angguk. Sini angguk. Angguk. Ya saya, ya. Kan? Tapi bila macam ni boleh angguk. Tak boleh angguk. Sorry ibu ya, saya kalau saya berkongsi memang saya buat betul-betul. Biar nampak. Apa nak malu? Bukan kita buat benda tak betul, nak bagi terang. Kalau ibu-ibu belajar kat masjid tu siap. Kalau contoh sampai saya tertengah tonggik kat atas pentas tu, tunjukkan cara sujud ke apa ke, biarlah, apa nak malu, yang pentingnya ibu yang faham, insyaAllah ya. Okey. Jadi aghlala, apa terjemah aghlala? Belenggu-belenggu. Okey. Tengok terjemah ibu ya. Apa terjemah ibu ya? Aghlala, apa terjemahnya ibu ya? Aghlala, apa terjemahnya ibu ya? Punya terjemah? Belenggu ke gari? Belenggu ya. Belenggu. Ibu lain sama ke belenggu? Sama juga belenggu ya. Lebih tepat belenggu-belenggu ibu ya, jamak. Betul ibu Salamah ya. Belenggu-belenggu. Okey. Lebarnya belenggu itu macam kurang sikit lah Haji ya. Macam kurang sikit. Lebih cantik ambil belenggu-belenggu saja ya. Belenggu-belenggu. Itu dalam kurungan tu maksudnya mungkin keterangan pada belenggu-belenggu tadi. Tapi itu saya kurang setuju dengan lebarnya belenggu itu. Tapi tak apa, nanti kita tengok. Kita bandingkan terjemah ya. Ni ibu ya. Belenggu-belenggu fahiyah. Okey. Ni ibu yang dengar betul-betul ni. Dengar betul-betul. Ibu yang dengar betul-betul. Saya dah pernah sebut hari tu, tak silap. Lupa hari apa. Minggu lepas. Ibu yang tengok yang kalau jamak tu dia bukan, kalau jamak tu kita panggil jamak taksir. Kita panggil jamak tu sebagai jamak taksir. Dia bukan jamak muzakkar salim, bukan jamak muannas salim, dia jamak taksir. Maka apa yang makanya? Maka ibu ayah yang dirahmati Allah, maka ia dan dia bukan benda, dia bukan manusia, bukan berakal, maksudnya dia benda. Belenggu ni berakal ke tidak? Dia tidak berakal kan, dia benda. Bila benda dia jamak, maka biasanya dikira muannas. Itu nak bagi tahu ni. Bila benda dia jamak, biasanya dikira muannas. Jadi ibu, aghlal jamak ke mufrad? Aghlal jamak. Dia berakal ke tidak berakal? Dia tidak berakal. Maka dia jamak dan dia tidak berakal, dia benda, maka dia dikira muannas. Okey? Oleh kerana itu Allah sebut fahiyah, maka hiya tu ia. Ia tu kembali pada apa ibu? Ibu ayah. Saya dah sebut tadi dah. Ia tu, hiya tu muannas kan, kembali pada kalimah apa tu? Kembali pada kalimah apa yang saya kata tadi? Ibu Umi Salma bukan tangan-tangan ibu? Kan? Okey, tak. Maksud Umi Salma tu, maksud Ibu Umi Salma, belenggu macam ni, ya? Belenggu tu macam ni. Belenggu ni, tangan mereka dibuat macam ni dan diikat kat sini. Ikat kat sini, tapi macam ni. Macam ni. Okey, maka tangan tu lah tangan. Okey. Ibu, leher pun salah. Bukan leher, belenggu. Belenggu yang macam ni tadi tu, bukan leher, belenggu. Fahiyah, maka ia, maksudnya belenggu pada tangan tadi. Aghlal tadi. Okey. Jelas ibu yang saya ulang balik. Fahiyah, maka ia ni maksudnya aghlal tadi. Kalimah aghlal kan jamak dan dia bukan benda, dia bukan manusia, dia benda. Maka dia kira muannas. Maka tangan tadi ataupun belenggu-belenggu daripada tangan tadi ialah sampai kepada, ila ni kepada. Maksudnya sampailah kepada al-azqan. Okey. Ibu ya, dalam bahasa Arab kita ada kalimah zuqnun. Apa dia zuqnun ibu? Apa dia zuqnun? Zuqnun tu apa? Apa terjemah zuqnun? Dagu ibu, dagu sini kan? Kat janggut ni kan? Dagu. Okey. Jadi ibu, cuba ibu buat tangan macam ni. Sampai tak kat dagu? Sampai ke tidak? Rasa tak kena kat dagu ni? Rasa tak? Cuba buat.
Siapa dah buat, komen dah ataupun rasa ke apa ke. Kena buat. Biarlah anak cucu kau rumah tengok apa benda lah mak aku buat tiba-tiba. ha. Ha. Boleh pun ya? Okey. Dah buat. Sampai tak kena tak kena. Rasa tak kena guni. Rasa ibu-ibu rasa tak kena guni. Rasa tak? Rasa kan? Jadi bu, tu belenggu tadi, ini dipanggil kalau satu rilun, kalau banyak aghlal. Aghlal tadi tu, fahiyya, aghlal tadi, apa ni, kita panggil apa ni? Belenggu-belenggu tadi, ilal azqan, sampai kepada dagu. Bila macam dia sampai kepada dagu, boleh tak tunduk? Tak boleh tunduk. Maka apa jadi? Terdongak. Ini kan terdongak. Terdongak. Okey. Maka ibu, terdongak ataupun terengadah. Apa maksud terdongak ataupun terengadah? Dia lebih tepat terengadah. Dia tengok turun atas, dia tak boleh buka mata macam ni. Mata pun tertutup. Ya tu. Dia tengok ke atas, mata dia pun tertutup. Itu maksudnya terdongak. Tapi sekarang kita bincang. Okey. Sampai ke dagu, fahum. Fa maka, hum mereka semua. Ini terjemah fa ni maka. Okey. Cuba ibu tengok. Tadi terjemah fa tu kerana. Di sini fahum juga. Tapi terjemah ni maka. Cuba tengok terjemah semua masing-masing. Fa tu maka tu kerana. Ayat 8. Nampak tak maka? Ibu, maka. Padahal fahum juga ayat 7 tadi. Ayat 7 tadi fahum juga. Tapi fahum kerana. Di sini fahum juga. Tapi maka terjemahnya. Pasal di sini fa makna asal. Tadi pada fahum la yu'minun, fa tu makna ta'lil kerana. Pasal tu kena terjemah ikut kefahaman bahasa Arab yang asal. Begitu. Boleh bu? Fa maka hum, mereka semua apa? Muqmahun. Apa maksud muqmahun? Ibu, kalau mufradnya muqmah. Mufradnya muqmah. Apa dia maksud muqmah? Muqmah seorang yang terdongak. Kalau ramai, muqmahun. Itu. Jadi kita tengok apa terjemah ibu ayah. Muqmahun apa terjemah? Muqmahun saja. Terdongak ke, tengadah ke? Apa terjemah ibu ayah? Nampak terdongak. Terdongak. Tak boleh nak tundukkan. Nampak tak? Ada terdongak, dia terengadah. Masya Allah. Orang-orang, bila ramai jamak, orang-orang yang terengadah ke ibu ya. Macam tu. Okay, Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas ya. Kita ulang balik daripada awal. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami telah menjadikan, ja'alna fi'il mudhari' ya, kotak yang ke-14. Kami, yang Allah Ta'ala telah menjadikan fi pada a'naqihim. A'naq jamak kepada unuqun. Unuqun leher, jamaknya a'naq leher-leher. A'naq digabungkan dengan hum jadi a'naquhum. Di sini dibaca a'naqihim kerana ada fi sebelumnya. Huruf jar, maka dibaca a'naqihim. Aghlala adalah jamak kepada ghillun. Satu belenggu ghillun. Jamak kepada ghillun aghlalun. Di sini dibaca aghlala maf'ul bihi ya. Supaya belajar bahasa Arab tahu lah maf'ul bihi ya. Okey. Belenggu. Fa maka hiya tu muannas. Kembali pada perkataan muannas mana? Aghlal. Aghlal adalah jamak dan bila benda dia jamak biasanya dikira muannas. Aghlal adalah benda, bukan benda berakal ya. Fa maka ia yakni belenggu tadi, belenggu dengan tangan tadi, ilal azqan sampai kepada dagu. Fahum maka mereka semua muqmahun terdongak, tak boleh nak tundukkan pandangan. Apa dia makna tak boleh tundukkan pandangan? Tak boleh nak iakan lah. Okey, macam tu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa maksudnya? Macam ni ibu ayah ya. Kenapa ayat 7 tadi Allah kata fahum la yu'minun kerana mereka tak beriman. Apa punca mereka tak beriman? Padahal Nabi itu ibu ayah, Nabi orang yang akhlak paling mulia. Nabi dakwah paling lembut.
Nabi akhlak paling mulia. Nabi ni peribadi paling sempurna Nabi. Nabi Masya Allah Tabarakallah. Daripada kecil bersama mereka hinggalah Nabi dipanggil Al-Amin. Umur Nabi 40 tahun. Nabi Allah Ta'ala Nabi isytiharkan diri baginda sebagai Rasul. Zahirkan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam ibu ayah. Tiba-tiba mereka semua tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara puncanya? Jadi Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ke-8 ni seolah-olah macam tu lah. Allah Ta'ala telah buat macam mana mereka ni secara asalnya manusia boleh angguk. Semua manusia boleh angguk. Tapi orang kafir Quraisy ni seolah-olah mereka telah buat macam ini dekat diri mereka. Lalu kebenaran yang Nabi bawa kepada mereka tak boleh nak terima, tak boleh nak angguk. Allah telah buat mereka jadi macam tu. Kenapa? Kerana sombongnya mereka. Sombong. Mereka tak beriman dengan Nabi SAW. Ibu jelas tak malam ni insyaAllah? Jelas tak kita punya pembahasan? Jelas Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih banyaknya sudi ikuti pengajian insyaAllah. Okey. Kita akan sambung seterusnya pada minggu depan. Cuma saya buka satu soalan ni Bu ayah. Ada soalan apa-apa berkaitan bahasa Arab yang tak faham? Yang nak tanya insyaAllah. Ada apa-apa doa ringkas ke apa-apa insyaAllah? Untuk saya terangkan. Apa-apa kalimah bahasa Arab ke? Kalau saya tahu. Kalau tak tahu, saya tak tahu lah. Ada doa-doa ringkas ke? Bacaan-bacaan ringkas ke Ibu ayah? Nak tanya insyaAllah, saya bagi peluang, ada masa lagi. Kalau tadi kita habiskan pengajian. Kalau ada soalan, boleh unmute, tanya insyaAllah, saya bagi peluang. Tak ada Ibu ya? Tak ada. Okey, insyaAllah. Kalau tak ada, boleh cakap dia saja kita. Ada pun. Kak K. Rahim. Apa maksud wallahi? Wallahi itu demi Allah. Waw tu, waw kita bagian waw pasang. Waw sumpah. Jadi wallahi demi Allah. Itu sumpah. Cuma orang-orang ni masalahnya, orang-orang ni mudah sangat bersumpah. Sembunyi dia, wallah. Sumpah ni tak boleh buat main-main. Dia orang ni mudah. Wallahil azim. Demi Allah maha. Dia mudah. Menyumpah ni mudah. Kita jangan ikut lah. Cuma terjemah wallahi ni demi Allah. Okay. Ada lagi soalan Ibu ya? Tak ada ya? Okay, tak ada sekat ini saja. Minta maaf Ibu ya atas segala kekurangan saya, kelemahan saya. Yang sempurna itu milik Allah Ta'ala. Segala kekurangan adalah daripada Allah Ta'ala, adalah kelemahan saya, walaupun hakikatnya datang daripada Allah ya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Afwan wa iyyak, dan sama-sama pun ibu semua ya. Lama-lama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.